Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sejak akhir-akhir ini banyak cadangan yang luar biasa untuk negara kita, bahkan untuk membuatkan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional makin menjadi kuat. Dengan pengumuman yang kali ini, kalau benar ia dapat dibuat, maka pasti boleh dijangka bahawa kerajaan akan menjadi lebih kukuh dan peluang untuk pembangkang Perikatan Nasional merebut dan merampas menumbangkan kerajaan perpaduan makin tipis dan musnah sama sekali. Ini kerana satu cadangan dilontarkan oleh Khalid Samad bahawa cadangan untuk menubuhkan syarikat media PH. Namun demikian, selepas beliau mendedahkan atau mencadangkan rancangan untuk menubuhkan sebuah syarikat media bagi Pakatan Harapan PH, maka ramai pula yang memberikan reaksi. Apa pendapat anda sebelum kita mengulas tentang reaksi daripada ahli-ahli parlimen berkaitan dengan cadangan untuk menubuhkan syarikat media PH? Apa pula cadangan anda? Adakah anda setuju? Pada pendapat saya, patut dan setuju. Kerana Perikatan Nasional mempunyai lidah rasmi mereka, terutamanya PAS, iaitu Harakadeli. Kenapa pula Pakatan Harapan tiada? Jadi, bukankah baik untuk mempunyai media sendiri? Lagi pula, sekarang ini kita tak boleh nafikan kepentingan media membantu, mengetengahkan dasar, menyampaikan dasar, bahkan lagi penting adalah menepis semua tumahan jahat, fitnah jahat daripada musuh-musuh politik yang berniat jahat. Walau bagaimanapun, cadangan Khalid Samad untuk menubuhkan syarikat media Pakatan Harapan dibidas pula oleh ahli parlimen Pakatan Harapan sendiri. Saudara-saudara sekalian, dua ahli parlimen Pakatan Harapan membidas cadangan pengarah komunikasi amanah Khalid Samad agar gabungan itu menubuhkan syarikat media untuk menyaingi media Prima Berhad bagi melawan propaganda negatif. Hasan Karim daripada PKR berkata, syarikat media milik PH sukar ditubuhkan kerana setiap parti komponen mempunyai strategi media sendiri. Lebih baik gabungan itu menumpukan kepada media sosial, terutamanya TikTok, untuk mencapai pengundi, kata ahli parlimen Pasir Gudang itu. Ahli parlimen Pakatan Harapan hanya perlu lebih celik media sosial, tambah beliau lagi. Beliau juga menjadikan PAS sebagai contoh yang mampu menambah kerusi parlimennya dengan hanya memanfaatkan media sosial tanpa syarikat media sendiri. Kita kata PAS nampak kolot, tetapi sebenarnya mereka lebih arif dalam media sosial. Mereka mahir IT, kata Hasan kepada FMT. Sekalipun ada media arus perdana, tidak kiralah namanya. Jika prinsip dan dasar tidak diterima oleh rakyat, ia tidak akan memberikan pulangan, kata beliau. Beliau berkata, walaupun UMNO mengawal media Prima, parti itu masih gagal meraih sokongan pengundi yang dapat dilihat menerusi kekalahan besarnya dalam PRU. Dua PRU terdahulu serta PRN Ogos lepas. Ketika berucap pada Konvensyen Amanah Nasional pada Ahad, Khalid berkata PH memerlukan syarikat media sendiri agar dapat menambah baik komunikasi dengan rakyat. Katanya, beliau telah mencadangkan agar Majlis Presiden PH agar gabungan itu menubuhkan sebuah syarikat media untuk menyaingi media Prima bagi menangani propaganda negatif. Sementara itu, Sarezan Johan daripada DAP berkata, walaupun idea Khalid boleh diterokai, tidak realistik untuk bersaing dengan syarikat seperti media Prima kerana kandungannya bukan semata-mata tertumpu pada penyebaran mesej kepada masyarakat, tetapi juga termasuk hiburan. Tiada guna menubuhkan syarikat media untuk menyaingi media Prima, tambah ahli parlimen Bangi itu. Sahidan Sarezan yang juga anak kepada wartawan veteran dan bekas pengurusi media Prima Johan Jafar berkata, berbanding menubuhkan syarikat media,
Lebih baik bagi PH untuk menumpukan pada penghasilan kandungan media sosial di platform seperti TikTok dan Instagram. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kepimpinan beliau yang amat luar biasa. Sejak kebelakangan ini, selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, banyak saja tangkapan demi tangkapan, kehebatan pendedahan yang luar biasa yang mungkin tak pernah dibuat oleh sesiapa sebelum ini. Nyatalah Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang memang akan menjadi ditakuti oleh sesiapapun, termasuk musuh-musuh politik beliau sendiri, bahkan para penjenayah yang ada di Malaysia, khususnya para pemberi rasuah, pemakan rasuah, juga para penjenayah yang lain. Hari ini disahkan, polis mendedahkan satu lagi kejutan besar kepada rakyat Malaysia, yang mana kita tak pernah jangka bahwa datuk ini, gelaran berdatuk ini, seorang yang berpangkat besar pula melakukan jenayah yang bukan calang-calang. Jenayahnya luar biasa, jenayahnya amat besar sekali. Ianya berkaitan dengan sindiket dada. Hari ini polis melalui timbalan Ketua Polis Negara sudah mengumumkan Ketua Sindiket Dada bergelar datuk ditahan di Sabah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, seorang yang bergelar datuk Ketua Sindiket Dada. Rupa-rupanya ramai sekarang ini yang tak boleh lagi dipandang dengan sebelah mata. Jangan disangka datuk itu adalah orang yang baik. Rupa-rupanya menjadi Ketua Sindiket Dada. Bukan semua, tapi ada 2, 3 orang, 4 orang bergelar datuk, bergelar Tan Sri, bergelar Datuk Sri, melakukan jenayah yang bukan calang-calang besarnya. Kita berharap tanpa mengira pangkat, tanpa mengira darjat, tanpa mengira siapakah mereka, apabila melakukan kesalahan tidak akan dilindungi sama sekali. Mereka sama dengan rakyat Malaysia yang lain di sisi undang-undang. Ini satu teladan yang memang buruk, memang memburukkan, bahkan ianya boleh disebut kerana nila setitik susu sebelanga rusak. Kerana seorang melakukan jenayah, semua yang bergelar datuk dilihat sebagai seakan-akan berdosa bersama. Apabila Ketua Sindiket Dadah bergelar datuk ditahan di Sabah, wah ini hebat di negeri kami. Rupa-rupanya Ketua Sindiket Dadah ini bukan orang-orang biasa, tetapi orang yang mempunyai gelaran datuk. Yang herannya, bagaimana dia boleh melakukan perkara itu. Ketua Sindiket Dadah bergelar datuk. Antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah terbesar di negeri ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, kesemua suspek yang berumur lingkungan 36 tahun hingga 48 tahun itu ditahan semalam dalam operasi khas pada jam 2.30 pagi. Ayub berkata operasi itu melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Eastern Sabah Security Command atau ESCOM. Dalam operasi itu, beberapa serbuan telah dijalankan secara serentak di sekitar Kota Kinabalu dan pantai timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan Sempurna. Sindiket itu dipercayai terlibat secara aktif dalam kegiatan pengedaran dadah jenis sabu sejak tahun 2015. Katanya dalam sidang media khas di Bukit Aman, Kuala Lumpur hari ini. Ayub Khan berkata hasil risikan mendapati sindiket itu adalah yang terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran tempatan dan antarabangsa. Modus operasi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah sabu dari negara jiran untuk diseludup ke pasaran di seluruh Sabah, terutamanya di pantai timur Sabah selain Filipina dan Indonesia katanya.
Menurutnya lagi, Dada berkenan dibawa ke Sabah menggunakan keldai Dada melalui syarikat penerbangan komersial serta kiriman kargo laut dan disimpan di Sabah sebelum diagihkan kepada pengedar sindiket sebelum diseludup kepada pembeli di Indonesia dan Filipina. Ayub Khan berkata dalam operasi ini polis tidak merantas sebarang dadah dan menyita aset kerana siasatan kes berkenan masih berjalan. Selain itu, siasatan awal mendapati ahli sindiket ini memiliki berbagai aset seperti kenderaan-kenderaan mewah, banglo, dan 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan, petrokimia, serta pembuatan serta rangkaian restoran, katanya. Ayub Khan berkata ketua sindiket turut dikesan memainkan peranan sebagai penaung NGO bagi melindungi aktiviti haram. Menurutnya, suspek sama sebelum ini pernah dikenakan tindakan di bawah Section 3 dalam golongan 1 Akta Dada Berbahaya, Langkah-langkah Pencegahan 1985. 9 lagi suspek antaranya berperanan sebagai pembantu pribadi, keldai dadah, penganggur, dan transporter. Katanya sambil menambah, siasatan kes itu juga menjurus kepada usaha merampas hasil daripada kegiatan haram yang dimiliki oleh ahli-ahli sindiket. Katanya siasatan dijalankan di bawah peruntukan Section 130V Kanun Keseksaan Kesalahan Jenayah dan prosedur pula adalah di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah Khas 2012 SOSMA. Siasatan di bawah SOSMA adalah bagi membolehkan pembenterasan kegiatan jenayah berkaitan sindiket secara menyeluruh, katanya lagi. Ayub Khan berkata siasatan juga senang dijalankan di bawah akta pencegahan penggubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA TFPUEE 2001. Polis turut menyiasat penglibatan sindiket dalam aktiviti penyeludupan kontraban serta barangan bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia dan Filipina, katanya. Saudara-saudara sekalian, ini memang betul-betul mengejutkan kita. Harapkan pagar-pagar makan padi. Diingatkan sudah bergelar datuk dapat menunjukkan teladan yang baik, dapat membantu masyarakat, dapat membangun Malaysia. Tetapi rupa-rupanya bukan semua datuk seperti itu. Ada datuk yang dilaporkan ini ditahan di Sabah kerana ketua sindiket dada. Jadi ini bukan membangun Malaysia, tapi ini menghancurkan Malaysia, menghancurkan rakyat Malaysia. Dan sepatutnya dan sesungguhnya dan sewajarnya penjahat seperti ini patut disiasat dan kalau ada bukti dan kala perlu dipenjarakan seberat-beratnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cinta Malaysiaku. Bye-bye.